membawakan DNA dan style American Muscle Car, tapi enjin kecil 2.3 cukup ke? Itu topik yang kita bincangkan hari ini. Saya Syazwan daripada Nuri Group. Hari ini kita nak review Mustang 2.3 Turbo EcoBoost. Rasa macam abah-abah pun akan tertarik kan? Seperti mana yang kita tahu, Mustang adalah ikonik American Muscle Car. Jadi sebelum kita review kereta ni, tolong subscribe. Sebab sakit kepala masa buat video aktivar itu pun tak habis lagi. Okey, hari ini kita akan belajar what is about muscle car and Mustang. Manglish gitu kan? Terima kasih kepada Abah Syazwan. Konsep muscle car ini berasal daripada Detroit, USA. USA bukan udang, sotong, ayam. Konsepnya adalah bila mana kereta compact bersama dengan enjin yang besar diletakkan sekali. 4 ciri yang ada pada muscle car iaitu laju, enjin power, enjin yang berada di depan dan pacuan roda belakang. Tetapi Mustang adalah dalam kategori pony car, still under muscle car, yang mana pony car handlingnya adalah lebih hebat. Bercerita tentang Mustang, Mustang adalah diilhamkan daripada pesawat tempur P-51 Mustang. Asal perkataan Mustang kalau ditranslate daripada English Malay, kuda liar. Tapi saya lebih gemar panggil kuda buas. Kuda buah, buah Jadi cukup pasal sejarah. Sekarang saya nak highlight exterior, interior, spek dan enjin kereta ini. Oh, sebelum saya lupa, sekarang kami berada di ETM Exclusive Car dekat Kubang Krian. Terima kasih kepada tim ETM kerana meminjamkan kereta ini kepada kami. Tak pernah terfikir untuk review kereta ni dalam hidup saya. Terima kasih kepada ETM kerana bagi kami peluang untuk review kereta ni dan bagi satu t-shirt free. Jadi kalau kita tengok dari bahagian hadapan, daripada ratio depan ke belakang, kereta ni sangat sempurna, flawless, terbaik. Jadi pertama sekali saya nak highlight perbezaan antara 2.3 EcoBoost dan 5.0 V8, yang mana di bahagian atas ada lekuk yang membentuk hidung pada kenderaan ini, dan di bahagian hadapan kalau kita tengok yang ini model 2.0 EcoBoost ada grill matte black bersama dengan logo Mustang berwarna chrome. Tetapi untuk model 5.0 V8 ada dua intake angin di hadapan kiri dan kanan. Bentuk grill hadapan ini adalah berbentuk honeycomb. Dan untuk pengetahuan anda, ini adalah model 2.3 EcoBoost 2017 daripada Australia, yang mana kalau anda perhatikan, lampu untuk signal berada di atas fog lamp ini, berbanding kalau yang model bagi daripada US, lampu signalnya ada di dalam reflektor ini. Jadi kalau kita tengok lampu ni berbentuk petak dan lampu di hadapan berbentuk bulat dan pemegangnya pun berbentuk bulat juga untuk mengekalkan ciri heritage yang ada pada Mustang ni. Di bawah ni ada cover untuk fog lamp berwarna black matte hitam, dan juga yang paling menarik, lid berwarna hitam. Dan ya, memang original kereta ni dia datang dengan lid macam ni. Untuk yang model 5.0 ada emblem 5.0 di sini. Dan di sini kalau kita perhatikan ada lekuk besar di sekeliling tayar untuk menampakkan image sporty. Rim untuk model 2.0 EcoBoost adalah bersaiz 19 inci, datang bersama alloy dan color black glossy. Tetapi untuk model 5.0 ada yang sampai 20 inci ataupun 21. Itu saya tak pasti sangat yang saiz 21. Tetapi design dia lain sikit. Jadi kalau kita tengok di sini, di bahagian pintu ada line lekuk yang sangat tinggi, dan di bawah pun ada juga line lekuk. Di bawah ada lid berwarna glossy black
Untuk yang 2017, setahu saya semua model Mustang adalah 2 pintu. Tak ada yang 4 pintu. Dan satu lagi, kereta ni didatangkan dengan fungsi keyless function yang mana menampakkan lagi image premium untuk kereta ni. Jadi di bahagian belakang ni kita tengok agak rendah untuk menampakkan image sport dan elegan, dan cermin belakang ni agak luas dan datang bersama dengan panel heated untuk mengelakkan kabus di kereta ini. Ni kita nampak lampu brek ketiga nipis, dan yang ni saya tak tahulah nak cakap bukan Athena Shark Fin, tapi saya panggil Dolphin. Boleh ke? Di bahagian belakang ni kita nampak ada reverse camera dan logo besar Mustang di sini. Tetapi untuk model 5.0 ada emblem GT digantikan pada kawasan ini. Ini ada panel glossy hitam, dan di tepi 3 jalur lampu yang menjadi iconic image untuk model Mustang, yang mana ni untuk lampu brake dan yang paling hujung adalah untuk lampu signal. Jadi untuk lampu reverse dekat mana ya? Okey, nanti saya tunjukkan. Lampu reverse ada dekat bawah ni. Ini reflektor dan ini lampu akan menyala bila kenderaan ini undur. Jadi kalau lampu belakang ni kita tengok berwarna putih. Ini hanya untuk model di Australia dan Europe. Manakala untuk di US berwarna merah. Perbezaan warna ini di Europe dan Australia dibuat warna putih untuk fungsi keselamatan. Jadi bila kita tengok di bahagian bawah, ada diffuser yang berwarna putih, reflektor kiri dan kanan, dan di bawah ini lubang exhaust kiri dan kanan, dan reflektor ada juga di bahagian tepi. Okey, pilihan warna untuk Mustang ini ada silver, silver gelap, biru, merah, hitam, dan warna kuning pun ada juga, dan pelbagai lagi pilihan warna. Jadi warna yang ada dekat depan ni adalah Oxford White. Jadi sebab warna ni dah putih, so stripe dia pun warna hitam. Pilihan stripe ada 2 warna, hitam dan putih. Harga untuk EcoBoost 2017 adalah di antara 240,000 hingga 270,000. Mustang terdiri daripada pelbagai varian. Untuk yang model EcoBoost ada 2 model, iaitu Premium dan Standard. Yang ni model Premium. Mustang ini menggunakan enjin 2.3 liter 4 silinder dengan turbocharge berserta transmisi 6 speed auto. Menghasilkan horsepower 317 PS dan 432 Nm torque. 4 silinder pun padu tuan-tuan. Dari 0 ke 100 hanya 5.3 saat sahaja. Laju. Dan top speed boleh pergi sampai 245 km sejam. Pantas kereta ini. Kuasa dan power kereta ini adalah berpadanan dengan harga yang ditawarkan. Downside turbo lag untuk enjin EcoBoost ini agak terasa, dan kalau dibandingkan dengan 5.0 V8 memanglah bunyi dan laju EcoBoost tidak sesedap itu. Anda kena ingat yang bukan semua orang perlukan power sebanyak itu, dan maintenance, minyak, insurans, road tax apa semua lagi tu harus diambil kira. Untuk orang yang dah ada modal yang banyak, sesuailah anda beli 5.0 V8. Tetapi untuk sesiapa yang baru nak masuk ke alam sport car, luxury car, bolehlah cuba EcoBoost. Kereta ini pacuan roda belakang. Masa memandu, kena berhati-hati dengan traction yang ada. Untuk membantu anda handle kereta ini, dia ada pelbagai mode mengikut gaya pemanduan anda. Jom kita ke dalam kereta. Okey, first benda yang anda notice kereta ni memanglah gaya-gaya American design punya interior. Dalaman kereta ni tak ada feeling-feeling trim-trim besi, leather, kulit premium apa semua. Tidak boleh untuk anda bandingkan dengan interior premium kereta-kereta Europe seperti Mercedes, BMW, kerana kereta ini berkonsepkan lain. Dan dalam kereta ini di-highlightkan toughness, lasak, practicality. Bukan untuk saya menunjukkan ciri-ciri mewah. Jadi, mari saya terangkan butang-butang yang ada bawah climate control ni. Di bahagian bawah ini ada 4 button. Yang pertama, button mode untuk gaya pemanduan anda, yang mana ada 4 gaya. Yang pertama iaitu normal, yang kedua sport mode, yang ketiga racetrack, dan yang keempat
masa untuk snow ataupun jalan basah. Dan yang kedua, untuk gaya pemanduan steering anda. Yang pertama, normal, biasa. Yang kedua, sport, mungkin kereta ni akan jadi lebih keras sedikit. Dan yang ketiga, comfort, untuk keselesaan ketika memandu. Dan yang ketiga, traction control. Dan bila untuk anda guna, untuk lagi feel masa ambil cornering ke, nak brake emergency ke apa semua. Dan yang keempat, emergency button, yang mana macam lampu hazard light. Besi-besi yang ada di sekitar button ini sangat menarik. Begitu juga hiasan krom di sekitar infotainment system. Sangat kemas dan nampak macam premium. Jadi kalau kita tengok infotainment system ni agak ketinggalan dari segi aplikasi dia yang ada. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan brand-brand masa car yang lain seperti Dodge, Hellcat, apa semua, saya rasa Mustang lagi bagus. Jadi dekat sini kita boleh tengok ada kawalan untuk suhu seat pemandu dan penumpang di hadapan. Dan juga ada dual climate control, di mana di atas ni ditunjukkan untuk sejukkan pemandu dan penumpang untuk suhu yang berbeza. Jadi di sini kita tengok ada emblem Mustang since 1984. Sangat menarik. Dan two tone color untuk dashboard, iaitu warna silver dan warna hitam. Di atas ni hiasan leather kiri dan kanan, dan ada ruangan grill sini. Saya pun tak pasti apa fungsi grill ni. Nanti kita cek, dan kalau ada info kita akan letak di bahagian komen. Jadi bila tengok event ni ada hiasan silver ketiga-tiga event aircon dan berbentuk bulat seperti cockpit jet, dan di bahagian infotainment system ini dibaluti dengan kulit kiri dan kanan. Jadi di sini ada satu USB port depan dan dalam glove, dan di sini kita dapat lihat audio system untuk Mustang ni daripada brand Shaker. Untuk pengetahuan tuan-tuan, brand Shaker hanya terdapat pada model Mustang sahaja. Brand lain dia tak buat. Dan di model ni juga ada cigarette lighter. Dibekalkan sekali juga tempat untuk meletak abuk rokok. Barulah American style, bawa kereta sambil hisap rokok. Di bahagian tengah kita ada tempat untuk meletak minuman dan dihiasi dengan lining silver, dan di bahagian tepi pintu boleh juga letak minuman atau barang-barang, tapi saiz kecil je lah. Dan gear knob ni betul-betul nampak macam American style sebab bentuk tombol di atas dan batang di bawah. Dan di bawah ni juga ada hiasan kulit keras, dan handbrake gaya American old school juga datang bersama dengan hiasan kulit bahagian bawah. Armrest untuk kereta ni adalah kulit lembut dan disertakan sekali dengan fungsi glove box untuk mengisi barang. Yang kita boleh tengok, nak kata besar pun tak besar, kecil pun tak besar, sedang-sedang saja. Okey, untuk bahagian steering pula didatangkan bersama balutan kulit yang tebal dan lembut, agak selesa untuk grip. Dan di bahagian tengah steering ada lambang Mustang dan berserta dengan lining bulatan berwarna silver. Di bahagian tepi pun ada hiasan silver, dan button kiri dan kanan ini untuk radio, dan ini untuk control sistem yang ada di skrin ni. Ni untuk function cruise control, dan ni untuk Bluetooth bila bercakap dengan telefon. Dan di belakang ni ada pedal shift. Yang ni nak cakap macam mana ya, agak pelik sedikit, nampak murah dan agak kelakar sikit bentuk dia. Steering ni adalah berbentuk laras secara stereoskopik, iaitu di depan, belakang, bawah dan atas. Di bahagian kiri kita ada informasi dalam bentuk analog, kilometer per hours dan mile per hours. Dan di bahagian tengah kita ada information system dalam bentuk digital, jadi senanglah untuk kita cek temperature kereta, untuk tukar color dan macam-macam lagi. Dan di bahagian kiri ada informasi tentang RPM kereta. Di bahagian kiri dan kanan ni ada lining silver yang menampakkan image heritage untuk Mustang. Kalau kita tengok di bahagian tepi ni ada side step tulisan Mustang, dan bahagian tepi armrest kulit lembut, dan ni pemegang pintu berwarna krom. Ni kawalan untuk cermin kiri dan kanan,
dan ni untuk adjust side mirror kiri dan kanan, dan untuk kawalan pintu kunci buka dan tutup ada di tepi handle ni warna chrome. Seat elektronik untuk kawalan ke depan dan ke belakang, tapi untuk bahagian ni secara manual memudahkan untuk orang belakang keluar dan masuk. Jadi ruangan kepala agak selesa untuk tinggi saya 172 dan steering pun agak selesa, dan di bahagian kaki ada tempat untuk meletak kaki rehat dan ni pun agak selesa. Jadi kalau kita tengok bentuk seat ni, dia bukan bentuk semi bucket tapi comfort yang mana sangat sesuai untuk semua bentuk tubuh untuk pemandu. Dan di bahagian ni ada macam tali untuk tujuan dia grab seat hadapan untuk masuk ke belakang. Jadi untuk seat belakang ni kita boleh tengok agak tidak selesa untuk penumpang dewasa. Mungkin kalau 12 tahun ke bawah mungkin sesuai lah. Dan kiri dan kanan ada juga tempat untuk isofix, meletak kerusi untuk baby. Jadi senanglah nak bawa budak-budak kecil. Jadi kalau kita lihat kemasan jahitan di setiap kerusi ni, ada benang berwarna putih yang nampak tidak terlalu sporty dan tidak nampak biasa saja. Dalam kata lain, sedap mata memandang. Jadi untuk pengetahuan anda, bonet Mustang ini boleh dibuka melalui buntang di bahagian pemandu hadapan dan juga melalui kunci. Dapat lihat sini ada damper kiri dan kanan untuk memudahkan lagi bonet ni terbuka. Jadi luas bonet ini adalah dalam 408 liter. Nampak macam luas tetapi ruang untuk memasukkan barang ni agak sempit. Yalah, dah kena maklumlah ini sport car, bukan SUV ke kereta sedan macam biasa. Dan di bahagian bawah ni kita boleh nampak dibekalkan sekali dengan tayar spare. Namun ada setengah-setengah model hanya dibekalkan dengan sealant sahaja tanpa tayar spare. Jom kita tengok ciri menarik Mustang. Yang pertama, ciri menarik kereta ni, seat belakang boleh dijatuhkan. Siapa kata kereta sport tak ada ruangan yang luas? Jadi kalau nak buat angkat barang apa semua, bolehlah. Yang kedua, kalau anda perhatikan tempat mengisi minyak ni, macam kenderaan premium yang lain, hanya tekan saja dah terbuka. Dan di sini tak ada cover untuk penutup minyak. Jadi anda cuma perlu cocok saja dalam ni dan tekan saja minyak. Jadi masalah tertinggal fuel cap ke apa semua tak ada. Dan yang ketiga, kereta ini didatangkan dengan soft closing mirror. Dan yang keempat, touch sensor. Letak je tangan, dah kereta dah terbuka. Yang kelima, signal sebelah kanan. Walaupun kereta ni daripada Australia, tak macam ada satu company di Malaysia tu konon-kononnya nak jadi macam kereta Europe. Signal sebelah kiri, windshield sebelah kanan, sampai pening nak bawa kereta. Yang keenam, cara untuk buka bonet di hadapan bukan sebelah driver side macam kereta lain. Mustang sebelah kiri, bahagian penumpang. Sekian saja daripada saya dan jangan lupa share, like dan subscribe. Jika ada kesilapan ataupun apa-apa yang anda rasa tak suka pasal video ni, sila tulis di bahagian komen. Sekian, terima kasih.